Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berbahagia kepada semua yang mendengar. Okey, saya Abu Mansur bin Murad Halimuddin sebagai moderator untuk program kita pada hari ini, dan bersama-sama saya panel-panel hebat dan lagi arif, iaitu panel yang pertama Siti Balkis Farhana binti Fauzi, panel yang kedua Nurin Ayuni Nisa binti Zamri, panel yang ketiga Nur Hanisah binti Ahmad Syafi'i, dan yang terakhir panel yang keempat Nurin Aida binti Ahmad Jalaluddin. Pada hari ini kita akan memberi perkongsian atau mengupas tentang tafsir abad ke-20 atau tafsir moden. Sedikit perkongsian tentang tafsir abad ke-20. Tafsir abad ke-20 ini lahirnya pada tahun 1900 Masihi hingga 1999 Masihi. Tafsir abad ke-20 ni banyak terdapat di kawasan Timur Tengah dan Nusantara, terutamanya di Indonesia, Malaysia dan Brunei. Seterusnya saya akan menjemput panel kita yang pertama, iaitu saudari Siti Balkis Farhana binti Fauzi, untuk memberi perkongsian atau mengupas tentang tokoh di Timur Tengah yang masyhur dalam tafsir abad ke-20. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Okey, terima kasih kepada Encik Moderator. Seterusnya saya akan berkongsi tentang tokoh mufasir di tanah Arab. Seperti kita tahu, terdapat banyak tokoh mufasir di tanah Arab, tetapi saya hanya ingin membicarakan tentang seorang tokoh, iaitu tokoh Al-Maghari. Nama penuh beliau adalah Ahmad Mustafa bin Muhammad bin Abdul Munim Al-Maghari. Al-Maghari dilahirkan di Kota Marah, sebuah kota kabupaten di tebing barat Sungai Nil, kira-kira 70 km ke selatan Bandar Kahirah pada tahun 1883 Masihi. Dia berasal daripada sebuah keluarga yang sangat rajin mengabdikan diri kepada sains dan keadilan dari generasi ke generasi, sehingga keluarga beliau dikenali sebagai keluarga hakim. Beliau mempunyai 7 orang saudara dan 5 daripada 7 adalah saudara lelaki, iaitu Muhammad Mustafa Al-Maghari, Abdul Aziz Al-Maghari, Abdullah Mustafa Al-Maghari dan Abdul Wafa Mustafa Al-Maghari. Kitab tafsir Al-Maghari sering disalah faham tentang siapakah pengarang, kerana nama kelima-lima saudara lelaki Al-Maghari kesemuanya mempunyai nama Al-Maghari. Ini kerana Muhammad Mustafa Al-Maghari juga terkenal sebagai seorang pengulas. Dia menulis beberapa tafsir, tetapi hanya mengupas tentang beberapa surah di dalam Al-Quran, antaranya surah Al-Hujurat. Jadi jelaslah bahawa Ahmad Mustafa adalah pengarang tafsir Al-Maghari. Waktu kecilnya dihabiskan di madrasah kampungnya. Beliau mempelajari Al-Quran, memperbetulkan bacaan dan menghafal ayat-ayat Al-Quran, sehingga sebelum usia 13 tahun, Ahmad Al-Maghari telah menghafal semua ayat Al-Quran. Dia juga sempat belajar membaca dan asas pengetahuan agama yang lain. Setelah menamatkan pendidikan asasnya, beliau menyambung ke dua buah universiti, iaitu Universiti Al-Azhar di Kahirah, Mesir dan Universiti Darul Ulum di Kairo.
Meskipun beliau sibuk belajar di kedua-dua universiti, tetapi beliau berjaya menghabiskan pengajiannya pada waktu yang sama, iaitu pada tahun 1909 Masihi. Di dua-dua universiti dia mendapat pengajian secara langsung dengan tokoh terkenal seperti Syekh Muhammad Abduh, Syekh Muhammad Bukhari Al-Muti, Ahmad Rifai Al-Fayumi dan lain-lain. Mereka menjadi sumber kekuatan Al-Maghari untuk menjadi cendekiawan Islam yang menguasai hampir semua cabang pengetahuan agama. Setelah menamatkan pendidikannya di Universiti Al-Azhar dan Universiti Darul Ulum, beliau memasuki bidang perguruan dan pendidikan. Beliau bertugas sebagai guru di beberapa madrasah dengan mengajar beberapa cabang ilmu. Beberapa tahun kemudian, beliau dilantik sebagai pengarah Madrasah Muallimun di Fayu, sebuah bandar peringkat daerah yang terletak 300 km barat daya Kahirah. Dan pada tahun 1916, beliau diminta sebagai pensyarah perwakilan untuk mengajar di Fakulti Filial Universiti Al-Azhar di Khartoum, Sudan selama 4 tahun. Pada tahun 1920, setelah selesai tugasnya di Sudan, dia kembali ke Mesir dan segera dilantik sebagai pensyarah bahasa Arab di Universiti Darul Ulum serta pensyarah balaghah dan ilmu budaya di Fakulti Bahasa Arab di Universiti Al-Azhar. Pada masa yang sama, Al-Maghari juga menjadi guru di beberapa madrasah termasuk Mahad Tarbiyah Mu'allimah dan dipercayai memimpin Madrasah Usman Basha di Kahirah. Kerana lakuannya, beliau dianugerahkan oleh Raja Mesir iaitu Farouk pada tahun 1361 Hijrah. Dalam menjalankan tugasnya di Mesir, Al-Maghri tinggal di daerah Hilwan di sebuah kota yang terletak sekitar 25 km selatan Kahirah. Dia kekal di sana sehingga akhir hayatnya. Dia telah mati pada usia 69 tahun iaitu pada tahun 1952 Masihi. Namanya kemudian diabadikan sebagai nama salah satu jalan di Bandar Mararah. Okey, sekian saja perkongsian tokoh Al-Maghri di tanah Arab. Kembali kepada Encik Moderator. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada panel kita yang pertama dengan pengupasan tentang seorang tokoh Al-Maghri. Ya, Al-Maghri. Itu yang seperti yang kita dengar tadi. Al-Maghri ini adalah seorang yang hebat. Untuk menjadi seorang mufassir yang hebat, dia perlu belajar di sana di sini dengan ulama itu ulama ini. Untuk menjadi seorang mufassir yang hebat, dia perlu berhijrah ke banyak tempat. Contohnya di Mesir sendiri, negaranya, di Sudan dan sebagainya. Okey, terima kasih atas perkongsian yang telah disampaikan oleh panel kita yang pertama. Kita beralih arah kepada panel kita yang kedua iaitu Saudari Nurin Ayuni Nisa binti Zamri akan mengupas sedikit tentang kitab-kitab yang terhasil di Timur Tengah. Dengan segala hormatnya saya mempersilakan panel kita yang kedua. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Kita bercakap tentang kitab tafsir zaman moden ataupun yang wujud pada abad ke-20. Terdapat banyak kitab yang telah diterbitkan. Tetapi saya hanya akan memberi beberapa kitab yang masyhur di tanah Arab. Okay, yang pertama adalah kitab Tafsir Al-Maraghi. Penulisnya adalah Ahmad Mustafa bin Abdul Al-Munim Al-Maraghi yang telah dihuraikan oleh panel sebelumnya. Okay, ianya diterbitkan pada tahun 1951 di Kairo dan terdapat 2 terbitan iaitu yang pertama mempunyai sebanyak 30 volume dan yang kedua mempunyai sebanyak 10 volume.
Susunan tafsir Al-Marawi ini dipengaruhi oleh tafsir Al-Manar. Pengaruh ini dapat dilihat pada corak penafsirannya yang agak moden. Bahkan sebahagian orang yang berpendapat bahawa tafsir Al-Marawi adalah penyempurnaan kepada tafsir Al-Manar. Seterusnya, tafsir ayat Al-Ahkam. Penulisnya adalah Muhammad Ali Al-Sayis, hanya mempunyai satu volume sebanyak 814 muka surat. Pada awalnya kitab ni tidak dipersiapkan sebagai sebuah kitab pun, tapi ia lebih digunakan sebagai bahan untuk mengajar. Kemudian ia telah dibukukan dan diterbitkan. Yang ketiga adalah Tafsir fi Zilal Al-Quran. Penulisnya adalah Said Qutb bin Ibrahim. Diterbitkan bermula Oktober 1952 dan pada asalnya Tafsir fi Zilal Al-Quran adalah satu bahagian dalam majalah bulanan Al-Muslimin dan tafsir surah Al-Fatihah adalah tafsir pertama yang dikeluarkan dalam majalah tersebut. Kemudian ianya dibukukan. Seterusnya Safwat At-Tafasir. Penulisnya adalah Muhammad Ali bin Jamil As-Sabuni, diterbitkan pada 1979 oleh Darul Qalam Al-Karim Beirut. Mempunyai 3 volume dan menurut Muhammad Ali, penulisan tafsir ini didorong oleh kenyataan bahawasanya umat Islam hanya mampu meluangkan masa yang singkat untuk mengkaji kitab tafsir. Jadi penulis terpanggil untuk menulis kitab tafsir yang lebih ringkas namun dengan ulasan yang memadai. Menurut Muhammad Ali juga, Safwat At-Tafasir merupakan kumpulan dari intisari beberapa kitab tafsir dan oleh sebab itu jugalah ia dinamakan Safwat At-Tafasir yang diartikan dengan tafsir-tafsir pilihan. Antara rujukan kitab tafsir yang digunakan untuk Safwat At-Tafasir adalah Tafsir At-Tabari, Tafsir Ibn Katsir dan beberapa buah kitab lagi. Setakat itu daripada saya, kembali kepada Tuan Moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada panel kita yang kedua, iaitu Saudari Nurin Ayuni Nisa binti Zamri atas pengupasan tentang kitab-kitab yang telah dilahirkan di Timur Tengah. Seperti yang kita tahu, seperti yang telah diberitahu, tafsir Al-Manar ini telah dilahirkan pada abad ke-19. Maka telah lahirlah tafsir yang terbaru pada abad ke-20, iaitu Al-Warari. Betul tak panel kita yang pertama? Yang kedua, tafsir Al-Warari. Al-Marawi. Al-Marawi. Saya pun nak sebut susah. Okey, tafsir ini yang menyempurnakan tafsir Al-Manar. Mana kata tafsir yang abad ke-20 ni menyempurnakan tafsir abad yang ke-19. Okey, terima kasih atas pengupasan. Seterusnya saya akan meneruskan perbincangan kita tentang tafsir abad ke-20 dengan menyerahkan kepada panel kita yang ketiga, iaitu Saudari Nur Hanisah binti Ahmad Syafawi untuk memberi sedikit pengupasan ataupun banyak pengupasan tentang metod atau kaedah tafsir abad ke-20, bagaimana ia terhasil. Dengan segala hormatnya, saya mempersilakan panel kita yang ketiga. Terima kasih kepada saudara moderator. Saya akan menerangkan tentang metod tafsir abad ke-20 di Timur Tengah. Baik, yang pertama, metod ni ataupun kita panggil kaedah lah, kaedah atau cara. Yang pertama mengenai mereka mengkaji mengenai teks Al-Quran yang dilakukan untuk mengkaji isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Mana yang sering mungkin kita tahu, tafsir ni untuk mengkaji Al-Quran, untuk mengkaji isi kandungan Al-Quran pula. So mereka ni mengkaji mengenai teks Al-Quran yang terkandung dalam isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Yang seterusnya mengenai hasil penafsiran ulama yang terdapat dalam kitab-kitab tafsir, yang mana biasanya mereka mengkaji ni mereka untuk semak balik hasil penafsiran ulama-ulama yang terdahulu untuk
menolak ataupun menguji ataupun mereka nak sokong atau kritik hasil penafsiran para ulama yang terdahulu. Okey, yang seterusnya mereka ingin tahu tentang bagaimana Al-Quran ini dipraktikkan dalam kehidupan seharian. Okey, itu saja daripada itulah antara metod-metod yang saya jumpa dalam tafsir abad ke-20 di Timur Tengah ini. Okey, demikianlah daripada saya. Kembali kepada saudara moderator. Sedikit soalan daripada saya, saudari Nurhanisa. Boleh saudari senaraikan metod atau kaedah yang digunakan? Saya mungkin saya seorang saja kurang jelas. Sila kalau boleh nak minta tolong list sikit metod yang digunakan. Kalau boleh ulang sekali lagi. Mengenai teks Al-Quran, kaedah mereka mengkaji kaedah teks Al-Quran untuk mengkaji isi kandungan Al-Quran tu lah. Mereka mengkaji teks-teks Al-Quran dan untuk mendapat tahu maksud-maksud dalam isi kandungan Al-Quran tu sendiri. Yang seterusnya, mereka mengambil kitab-kitab hasil penafsiran ulama yang terdahulu untuk mereka menolak atau menokong ataupun mengkritik hasil penafsiran para ulama untuk mereka tahulah tafsir itu boleh digunakan ataupun tak. Okay, dan seterusnya mereka nak tahu yang Al-Quran, ayat Al-Quran tu yang mana boleh dipraktikkan dalam kehidupan seharian. Tapi mereka mengkajilah untuk tahu yang respon masyarakat terhadap Al-Quran yang dipraktikkan dalam kehidupan seharian. Okey, terima kasih atas jawapan yang diberikan oleh panel kita yang pertama. Kita seperti yang diberitahu, kaedah yang digunakan ialah seperti mengkaji teks Al-Quran dan mengkaji tafsir lama oleh ulama-ulama dahulu. Okey, seterusnya kita akan beralih kepada tafsir di Nusantara. Saya menjemput panel kita yang keempat, Nurin Aida binti Ahmad Jalaluddin, untuk mengupas tentang sejarah tafsir abad ke-20 di Nusantara. Dengan segala hormatnya saya mempersilakan. Ya, baiklah, terima kasih diucapkan kepada saudara moderator kita pada hari ini. Saya akan mengupas sedikit tentang sejarah perkembangan tafsir di Indonesia pada abad ke-20. Perkembangan tafsir di Indonesia ni sebelum abad ke-20 masih belum berkembang kerana karya-karya tafsir Nusantara ini sangat jarang ditemukan di sana. Akan tetapi pada abad ke-20, karya-karya tafsir ini sangat berkembang dengan pesat sekali di Indonesia. Hal ini dipengaruhi dengan banyaknya sarjana-sarjana Muslim Indonesia yang melakukan pengajian serius ke Timur Tengah, terutamanya Al-Azhar, Kairo dan Haramain. Sepulangnya mereka ke tanah air, mereka ni mulai membaca masalah-masalah keislaman yang ada di Indonesia dan kemudian merumuskan pengkajian Al-Quran dalam bentuk tafsir. Corak-corak tafsir yang dihasilkan masih kental dengan pengaruh tafsir-tafsir Timur Tengah. Pada abad ke-20 ini, kebanyakan para mufassir menggunakan bahasa Indonesia dalam menjelaskan isi kandungan Al-Quran. Namun banyak juga daripada mereka yang menggunakan bahasa daerah mereka dalam kitab tafsirnya dengan berbagai metod, corak dan karakteristik penafsiran Al-Quran. Hal ini menunjukkan bahawa ulama mufassir Nusantara ini telah membuktikan cara kultural dan kebudayaan dalam membumikan Al-Quran. Zaman ini mempunyai karakteristik yang sangat berbeza dengan zaman-zaman yang sebelumnya. Ciri utama zaman ini adalah perhatiannya yang besar terhadap permasalahan manusia moden dan penyelesaiannya.
Mufasir yang terdahulu, kebanyakannya mereka ni menggunakan pendekatan teori dan pemikiran sehingga yang muncul kemudian ni adalah terhad kepada pertentangan pemikiran saja. Tapi berbeza pula dengan mufasir moden ini, mereka ni menggunakan pendekatan praktikal dan langsung kepada permasalahan serta penyelesaiannya. Salah satu ciri dan gaya penafsiran zaman ini juga adalah dengan sedikitnya pemerhatian mereka dalam mengupas ayat dari sudut bahasa dan sastra. Sebaliknya, langsung mereka kepada tujuan serta pengajaran sesebuah ayat tersebut. Itu saja sedikit perkongsian daripada saya tentang sejarah tafsir abad 20 di Nusantara. Saya serahkan kembali kepada moderator kita. Terima kasih diucapkan kepada panel yang keempat atas sedikit perkongsian tentang sejarah tafsir moden di Nusantara. Seterusnya saya menjemput panel kita yang pertama, Siti Balkis Farhana, untuk berkongsi tentang tokoh-tokoh yang menghasilkan tafsir moden di kawasan Nusantara. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Okey, terima kasih kepada saudara moderator. Seperti kita tahu, di Nusantara terdapat juga tokoh-tokoh mufasir yang terkenal. Yang saya akan bicarakan adalah seorang tokoh mufasir di Indonesia, iaitu Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi Ash-Sidki. Beliau lahir di Lok Sumawe, Aceh pada 10 Mac 1904 dan meninggal di Jakarta 9 Disember 1975 pada umur 71 tahun. Ayahnya Tengku Qadi Cik Maharaja Mangkubumi Husin Ibnu Muhammad Suud adalah seorang ulama terkenal di kampungnya dan mempunyai sebuah pondok. Ibunya Tengku Amrah binti Tengku Cik Maharaja Mangkubumi Abdul Aziz merupakan anak seorang kadi Kesultanan Aceh ketika itu. Menurut Salasilah Hasbi Ash-Sidki adalah berketurunan Abu Bakar As-Siddiq, iaitu khalifah yang pertama. Beliau merupakan generasi ke-37 dari Abu Bakar As-Siddiq yang meletakkan gelaran As-Sidki di akhir namanya. Hasbi As-Sidki mula mendapat pendidikan awalnya di madrasah milik ayahnya. Ia menuntut ilmu di pelbagai pondok pengajian dari satu kota ke satu kota selama 20 tahun. Dia mempelajari bahasa Arab dari gurunya yang bernama Syekh Muhammad Ibn Salim Al-Kalali, iaitu seorang ulama berbangsa Arab. Pada tahun 1926 Masihi, Hasbi As-Sidki berangkat ke Surabaya dan melanjutkan pelajarannya di Madrasah Al-Irsyad, iaitu sebuah organisasi keagamaan yang didirikan oleh Syekh Ahmad Surkati, seorang ulama yang berasal dari Sudan. Di Madrasah Al-Irsyad, Hasbi As-Sidki mengambil takhasus dalam bidang pendidikan selama 2 tahun. Pengajiannya di Al-Irsyad dan gurunya Ahmad Surkati banyak memberi didikan ke arah pembentukan pemikiran moden. Ia juga pernah menuntut di Timur Tengah. Semasa hayat Hasbi As-Sidki, beliau aktif menulis pelbagai disiplin ilmu, khususnya ilmu-ilmu keislaman. Menurut catatan, karya tulisan yang telah dihasilkan berjumlah 73 judul buku, terdiri dari 142 jilid dan 50 artikel. Sebahagian besar karyanya adalah buku-buku fiqh yang berjumlah 36 judul, sementara bidang-bidang lain seperti hadis berjumlah 8 judul, tafsir 6 judul dan tauhid 5 judul. Selebihnya adalah tema-tema yang bersifat umum. Karya terakhir adalah pedoman haji yang ia tulis dalam beberapa waktu sebelum meninggal dunia. Antara karya beliau dalam bidang tafsir adalah Tafsir An-Nur, sebuah tafsir Al-Quran 30 juzuk di dalam bahasa Arab. Tafsir ini adalah luar biasa kerana tidak banyak ulama Indonesia yang dapat menafsirkan
ke-30 juzuk Al-Quran seperti Hasbi As-Sirki. Sekian sahaja perkongsian saya tentang tokoh Hasbi As-Sirki. Kembali kepada saudara moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari panel yang pertama, Siti Balqis Farhana, atas pengupasan tentang tokoh ulama tafsir Nusantara pada abad yang ke-20. Nama apa dia jadi? Hasbi As-Sirki. Hasbi As-Sirki. Beliau seorang ulama yang hebat, dapat menafsir ke-30 juzuk Al-Quran. Betul tak panel kita yang pertama? Betul Tuan Moderator. Ya, dia sangat hebat. Dia juga sebahagian tafsir mufassir yang hebat. Dan ada kaitan antara Timur Tengah dengan Nusantara kerana dia pun belajar di Nusantara, di Timur Tengah. Okey, seterusnya saya menjemput panel kita yang kedua, saudari Nurin Ayuni Nisa, untuk berkongsi tentang kitab-kitab yang terdapat, kitab-kitab tafsir Nusantara pada abad ke-20. Dengan segala hormatnya, saya mempersilakan panel kita yang kedua. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Okay, seperti yang diberitahu oleh moderator tadi, ramai penulis kitab yang berhijrah ke tanah Arab dan lain-lain tempat untuk menuntut ilmu, dan apabila dia balik, dia menulis kitabnya sendiri, menafsirkan dengan fahamannya tersendiri. Okay, di sini saya akan memberikan beberapa contoh tafsir yang telah dikeluarkan, diterbitkan di Nusantara. Okay, yang pertama adalah tafsir Al-Furqan. Penulisnya adalah Ahmad Hassan. Ianya diterbitkan pada tahun 1928. Okay, seterusnya tafsir Al-Quran Al-Karim ataupun dikenali juga dengan tafsir Quran Indonesia, ditulis oleh Mahmud Yunus, dikeluarkan pada 1935. Yang ketiga, tafsir Al-Quran Al-Karim ditulis oleh Halim Hassan, dikeluarkan pada tahun 1955. Seterusnya tafsir Quran ditulis oleh Zainuddin Hamidi dan Fakhruddin, dikeluarkan pada 1959. Seterusnya tafsir An-Nur ataupun dikenali juga dengan tafsir Al-Bayan, ditulis oleh Hasbi As-Siddiqi, dikeluarkan pada tahun 1966. Seterusnya tafsir Al-Azhar, ditulis oleh Haji Muhammad Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali dengan nama Hamka, ditulis pada 1973. Seterusnya tafsir Al-Ibris, ditulis oleh Biris Mustafa pada tahun 1980, dan last sekali Iklil Lil Ma'ani At-Tanzil, ditulis oleh Zainal Mustafa pada tahun 1981. Okay, itu beberapa contoh lah, ada banyak lagi tapi saya hanya memberikan beberapa contoh sebab kita tak ada banyak masa. Okay, kembali kepada Tuan Moderator. Terima kasih kepada panel kita yang kedua tentang sedikit perkongsian tentang kitab-kitab yang telah dihasilkan di Nusantara pada abad ke-20. Seperti yang diberitahu, memang banyak kitab-kitab yang telah diterbitkan di Nusantara. Orang Nusantara ni pun orang hebat-hebat juga, bukan saja di Timur Tengah, bukan saja di Nusantara, tempat lain pun hebat. Cumanya kami menyenaraikan tentang Timur Tengah dengan Nusantara. Di Sudan pun ada, di negara-negara lain pun ada, tapi kami hanya menyenaraikan tentang di Timur Tengah dan Nusantara. Itu pun sedikit saja, kalau nak senaraikan lagi banyak jenah senarai. Okey, seterusnya terima kasih kepada panel kita yang kedua, Nurin Ayuni Nisa. Seterusnya saya menjemput panel kita yang ketiga, saudari Nurhanisah binti Ahmad Syafawi,
untuk menerangkan tentang metod atau kaedah yang digunakan oleh tokoh-tokoh ulama tafsir abad yang ke-20 di Nusantara. Dengan segala hormatnya, saya mempersilakan. Okey, terima kasih. Terima kasih buat sekali lagi kepada saudara moderator. Okey, saya ingin membahaskan tentang metod tafsir abad ke-20 di Nusantara. Ada beberapa yang saya ingin bahaskan. Okey, antaranya tentang metod tafsir ijmali. Tafsir ijmali ni mengenai penafsiran Al-Quran dengan huraian yang singkat. Maksudnya dalam tafsir ijmali ni digunakan kaedah dia dia tafsir Al-Quran ni dengan huraian dia yang singkat lah. Mufassir menjelaskan maksud dan makna ayat huraian singkat ni bukannya foto ayat ke tak. Dia just singkatkan maknanya tanpa mengubah maksud ayat Al-Quran tersebut. Okey. Ciri-ciri tafsir ijmali ni mufassir tak banyak memberikan penafsiran secara terperinci, tapi dia bagi mereka membagi penafsiran ni secara ringkas dan umum je ayat dia. Okey, kelebihan antara kelebihan tafsir ijmali ni dapat terhindar daripada penafsiran yang bersifat Israiliyat. Dan metod ijmali ni sangat sesuai untuk mereka yang berada pada tahap permulaan mempelajari ilmu tafsir ni, kerana pada mereka yang tak permulaan ni tidak memerlukan huraian yang terlampau detail tentang pemahaman satu ayat ni. Mereka hanya faham, mereka hanya perlu faham ayat yang ringkas sahaja. Okay, baik. Seterusnya saya akan masuk metod pentafsiran tahlili. Okey, pentafsiran tahlili ni dia menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran dari seluruh aspek. Dan seterusnya mereka juga mengkaji ayat-ayat Al-Quran dari segala segi. Yang maksud dari segala segi ni daripada sudut makna, ayat demi ayat, surah demi surah, sesuai dengan urutan mushaf Utsmani. Dan seterusnya mereka juga menyingkap seluruh maksudnya. Dan mereka menghurai satu persatu lah maksud dalam ayat Al-Quran itu sendiri. Dan digunakan kebanyakan oleh ulama zaman dahulu. Antara kelebihan metod ni dapat melahirkan penafsiran yang bersifat subjektif. Dan seterusnya metod pentafsiran jenis muqarrin. Maksudnya kat sini metod pentafsiran muqarrin ni dia membandingkan penafsiran para ulama. Dan juga mereka akan bandingkan teks atau nas ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Kelebihan dekat sini, kelebihan metod ni dia berguna lah bagi orang-orang yang nak tahu pendapat tentang satu ayat tu dengan lebih terperinci lah. Itulah antara kelebihannya. Tapi kelemahannya orang yang menggunakan metod ni dia utamakan perbandingan daripada untuk menyelesaikan masalah ayat. Okay, itu saja. Okay, itu saja pencerahan daripada saya mengenai tafsir abad ke-20 di Nusantara. Terima kasih, saya kembali kepada saudara moderator. Terima kasih kepada panel kita yang ketiga, Saudari Nurhanisah, tentang pengupasan tentang cara atau kaedah atau bahasa perkataan yang digunakan sekarang atau metod yang digunakan oleh ulama-ulama mufassir abad yang ke-20 bagi Nusantara. Di sini dapat kita lihat metod-metod yang digunakan berbeza-beza. Contohnya dengan tafsir yang mudah difahami, tafsir yang singkat dan tafsir yang lebih terperinci pun ada, mengkaji keseluruhan ayat. Jadi di Nusantara ni juga terdapat ulama-ulama yang hebat
Okey, terima kasih kepada panel kita yang ketiga. Seterusnya saya menjemput panel kita yang terakhir untuk mengupas tentang faktor tafsir abad ke-20 di Nusantara. Saya mempersilakan saudari Nurin Aida binti Ahmad Jalaluddin untuk memberi sedikit perkongsian. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Tuan Moderator kita. Okay, saya akan menceritakan sedikit tentang faktor perkembangan tafsir di Indonesia ini. Pada pertengahan abad ke-20, perkembangan pengajian tafsir di Indonesia ni sangatlah semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Antaranya yang pertama adalah beberapa tokoh intelektual Muslim Indonesia mula menjalinkan hubungan erat dengan intelektual Muslim dengan beberapa tokoh di Timur Tengah. Di antara tokoh yang mempunyai hubungan erat dengan tokoh-tokoh intelektual Indonesia itu yang membawa idea pembaharuan seperti Syekh Jamal Ad-Din Al-Afghani, Syekh Muhammad Abduh dan Syekh Muhammad Rashid Ridha. Ketiga tokoh ini adalah penggerak pertumbuhan dan juga pembaharuan terhadap nilai-nilai Islam di Mesir, iaitu negara yang banyak melahirkan tokoh pemikir penggerakan Islam. Yang kedua pula adalah kesan daripada usaha pembaharuan dan gerakan pentafsiran Al-Quran di Mesir serta negara-negara Islam yang lainnya. Para cendekiawan Muslim Indonesia yang juga turut terlibat dalam usaha dan gerakan ini. Mereka bertungkus lumus berusaha melakukan penterjemahan dan pentafsiran Al-Quran dalam bahasa Indonesia. Para cendekiawan Muslim Indonesia yang terpengaruh dengan idea pembaharuan itu terdiri daripada beberapa generasi, iaitu generasi pertama yang bermula pada awal abad ke-20 yang ditandai dengan adanya penterjemahan dan penafsiran yang masih terpisah-pisah. Manakala generasi kedua pula iaitu pada pertengahan abad ke-20, mereka ni merupakan pelengkap kepada usaha generasi yang pertama. Mereka menterjemahkan Al-Quran yang lengkap, bahkan ia turut disertai dengan catatan kaki, terjemahan perkata dan kadang-kadang disertai juga dengan indeks yang sederhana. Yang terakhir adalah generasi ketiga. Generasi ketiga ini iaitu bermula pada tahun 1970-an. Mereka ini menafsirkan Al-Quran dengan lengkap dan disertai dengan komen-komen yang luas terhadap teks Al-Quran. Tafsir-tafsir pada generasi ini juga ditandai dengan adanya kata pengantar dan indeks serta dimasukkan perbincangan-perbincangan yang mendalam tentang isi kandungannya, tajuk-tajuknya dan latar belakang penurunan Al-Quran. Gaya tafsir generasi ketiga ini diwakili oleh tafsir Al-Bayan. Itu saja sedikit perkongsian daripada saya. Saya serahkan kembali kepada moderator kita. Terima kasih diucapkan kepada saudari Nurin Aida. Dengan berakhirnya ucapan daripada saudari Nurin Aida sebentar tadi, maka berakhirlah perkongsian kita, pengupasan kita pada hari ini. Sedikit perkongsian daripada saya, tambahan perkongsian dapat kita huraikan di sini. Terdapat banyak mufassir yang telah lahir pada abad ke-20 ini yang hebat-hebat, yang alim, yang arif, dapat menghasilkan tafsir-tafsir. Bukan sahaja pada zaman dahulu, zaman sekarang pun boleh dihasilkan lagi tafsir-tafsir yang hebat. Kita perlu lagi belajar lebih jauh lagi untuk mendapatkan ilmu yang hebat dan menjadi orang yang hebat. Maka dengan itu berakhirlah forum kita pada hari ini. Diucapkan terima kasih kepada semua panel-panel yang terlibat. Saya Abu Mansur bin Murad Hidimuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah wa ila liqa.